Datuk Yang di-Pertua, pagi 15 tahun yang lalu, banjir kerap berlaku di Sibu. Sebab utama Sibu mengalami banjir ialah bahagian sungai yang tersendat. Itu bottleneck dengan izin. Dan siltation di sepanjang dasar sungai Rejang yang disebabkan oleh indiscriminate logging di upper Rejang River dengan izin in the 1980s. Di tempat-tempat tertentu di tengah sungai yang pernah saya ukurkan, sungai Rejang hanya sedalam 6,5 kaki. Cara penyelesaian yang paling praktikal untuk mengatasi banjir di Sibu ialah melebarkan bahagian sendat dan menggorek dasar sungai bagi mendalamkannya. Datuk Yang Kedua, masalah banjir telah mengakibatkan kerugian harta berjuta-juta ringgit di Sibu setiap tahun. Walaupun penduduk Sibu sering merayu kepada kerajaan supaya meluluskan kerja-kerja menggorek dasar sungai Rejang dan melebarkan bahagian sendat, tetapi kerajaan telah mati-matian tidak mempedulikan rakyat Sibu. Berdasarkan data pada tahun 2001, jumlah kelotak yang mengalir dari hulu sungai Padang Rejang dan cabang-cabangnya lebih kurang 60 juta metrik tan setahun. Tetapi berdasarkan data bahagian tanah dan ukur, jumlah pasir yang diekstrak daripada Padang Rejang dan Padang Igan dari tahun 2002 hingga Mac 2008 hanya berjumlah 3.085 juta metrik tan. Amat jelasnya banjir di Sibu disebabkan oleh pengelotakan. Datuk Yang Kedua, Kerajaan Barisan Nasional telah mencadangkan supaya membina pematang atau benteng dengan meninggikan paras jalan raya di Sibu. Walau bagaimanapun, apakah gunanya meninggikan paras jalan raya apabila air terus membanjiri rumah-rumah yang berada pada paras yang lebih rendah? Jika sungai ini disegat dan tidak mengalir dengan sempurna kerana pengelodakan, maka cara penyelesaiannya ialah dengan menggorek sungai. Jika artery jantung tersikat dalam seorang, maka solusi ialah menjalankan angioplasti sebelum dia mati. Sungai Rejang sudah jatuh sakit, tetapi ia ialah talian hayat, itu lifeline bagi penduduk Sibu. Kerajaan harus selamatkannya dari ambang maut. Bolehkah kerajaan pusat menjelaskan sebab mengapa plan pengurangan banjir untuk Sibu tidak termasuk kerja-kerja penggorekan Sungai Rejang? Kontraktor-kontraktor dan pemaju-pemaju boleh mengkorek pasir dari dasar Sungai Rejang untuk kegunaan pembangunan perumahan. Pasir merupakan bahan yang penting, maka harga perumahan akan jatuh. Ini ialah satu keadaan menang-menang, win-win situation. Sekarang baru saya dapat tahu bahawa ringgit Malaysia 300 juta untuk pengurangan banjir diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-9. Ada kelanya jumlah yang tersebut ada sebanyak ringgit Malaysia 400 juta. Pemimpin Barisan Nasional juga pernah sebut jumlah itu ialah 237 juta ringgit Malaysia. Mengapakah terdapat perubahan dalam angka tersebut? Isu ketiga, Datuk Yang di-Pertua, peluang pekerjaan. Dalam muka surat 13 RMK 10, ia berbunyi, we need to leverage not only on Malaysians in the country but also those outside. The government will establish a talent corporation which will have as one of its key functions the task of actively sourcing top talent, including among the Malaysian diaspora. Ramai pekerja profesional dan bukan profesional dari semua kaum meninggalkan negara ini kerana kekurangan peluang pekerjaan, rasuah, kekurangan demokrasi
dan dasar-dasar Barisan Nasional yang tidak hadir. Brain drain, dengan izin, menghalang pelaburan di Malaysia dan mengkurangkan daya persaingan sedunia. Jika negara ini terus menggemakan rasuah, jika negara ini tidak memberi harapan kepada rakyat, dan jika tiada peluang pekerjaan yang sama tanpa mengira kaum dan agama, maka Talent Corporation akan gagal menarik rakyat Malaysia yang berbakat kembali ke negara kita. Punca masalah ini mesti diatasi. Kita mesti memastikan bahawa mereka tidak akan meninggalkan negara ini dan bukannya meminta mereka kembali ke negara ini. Seorang pelayar internet menulis blog pada 24 hari bulan Disember 2009 dengan izin. A higher salary overseas is undeniably a factor in Malaysians who choose to stay abroad upon graduating. But for a lot of people, it is hardly the main factor. Many of us have families and friends back home and would gladly accept less pay to be at home if it wasn't for the overtly discriminatory policies which has remained unchanged and probably will continue on in the foreseeable future. I'm a French medical graduate working in the UK. I will openly admit that under today's circumstances, I would not consider working back home, even if the salary is similar or higher even. Besides, if I'm going to be treated as a foreigner in my own country, why not be a foreigner elsewhere and earn better pay while at it? Ini bukan pilihan kita untuk menarik balik pakat asing. Kita ada kira-kira 100,000 siswaza yang tidak ada pekerjaan. Apakah kita akan buat dengan mereka? Datuk Yang Dipertua, di bawah mereka kerajaan Barisan Nasional terdapat kekurangan peluang pekerjaan yang amat turut disibu. Pemuda-pemudi mencari greener pasture dengan izin di Pulau Pinang, Selangor, Johor dan Singapura. Saya setuju bahawa kerajaan mesti berupah untuk mengubah Malaysia. Inilah dalam buka surat 65. Saya percaya bahawa rakyat boleh membuat perubahan melalui Pakatan Rakyat. Hanya Pakatan Rakyat yang mengamalkan pentadbiran cekap, accountability dan tulus, itu CAT. Negara kita hanya boleh memupuk, menarik dan Dr. Berpasir sudah jumpa kah? mengekalkan pakat melalui pentadbiran CAT. Isu yang keempat, Datuk Yang Dipertua, pendidikan universiti. Untuk mana-mana masyarakat terus membangun, kerajaannya mesti menjaga kepentingan generasi akan datang.